Okey, tadi kita kata tajuk yang dibekalkan, ke mana hijrah yang nak kita bawa, ini kekuatan. Kita dah hijrah belum? Dah, okey. Kita hijrah fizikalnya, mentalnya, emosinya, spiritualnya. Okey, jadi kalau kita bercakap tentang hijrah, kita nak hijrah jasad dan juga nak hijrah jiwa. Maka kekuatan yang kita nak angkat, kalau hijrah diri sendiri, apa agaknya yang pertama yang kita nak buat kalau orang nak hijrah? Apa penyebab untuk hijrah? Agak-agak. Okey, kalau kita ambil balik kisah hijrahnya Rasulullah, apa yang mendesak supaya Rasulullah hijrah? Persekitaran. Betul? Perintah Allah. Betul? Jadi maknanya kita katakan untuk melakukan hijrah yang sebenarnya, hijrah yang hakiki, mestilah hijrah itu ada pendorongnya. Hijrah itu ada pencabarnya. Hijrah itu ada kemahuan yang kuat. Baru mampu hijrah. Kalau kita kata hijrah tudung je pusing-pusing, tak pusing dah. Main sarung je bawa pin banyak, tak payah pin banyak dah, tak payah. Itu baru hijrah fizikalnya. Okay, hijrah fizikal yang tidak diikut dengan hijrah spiritual. Apa dia hijrah spiritual? Apa dia perasaan? Maknanya kita berpindah, kita berubah semata-mata kerana Allah. Kita berubah kerana Allah bagi hidayah ke hati kita untuk berubah. Dengan syarat dia mesti ada pencabarnya. Dia mesti ada pendorongnya. Kalau setakat kita masing-masing, okay? Oh, kita dah hijrah ni. Yang main dah pakai tudung labu, dah pakai itu, dah pakai ini. Itu baru hijrah kita. Okay? Sebab itu kita kata hijrah yang tidak didorong oleh desakan. Katalah peristiwa baru sehari dua ni, ada ustaz yang sedang kuliah. Ini pendorong paling besar untuk mujarab ni, rasa takut sangat. Takut, maknanya takut dalam arti kata persediaan itu tak boleh lagi di masa yang terlepas. Okay? Yang semua orang tengok kan, viral. Sekejap je, sikit je. Dan dia pun tak tahu. Contohnya. Nak bagi tahu bahawa kerana kematian itu sangatlah dekatnya, makanya kita tak ada ruang lagi untuk nak buang-buang waktu. Tak ada ruang lagi untuk nak sembang-sembang kosong. Tidak ada ruang lagi untuk tinggal solat sunat. Tidak ada ruang lagi untuk tinggal puasa-puasa sunat. Tidak ada lagi ruang untuk buang masa nak sedekah-sedekah ke tak sedekah. Nak sedekah ke tak sedekah. Nak bagi ke tak bagi. Nak wakaf ke tak wakaf. Tak ada pilihan. Do it. Itu dorongan. Itu dorongan. Saya nak pindahkan. Sebab itu kalau kita bercakap tentang hijrah diri ni, maka kita bangun balik, apa yang mendesak kita untuk berubah? Yang tak ada desakan, katalah kenapa kita susah nak khatam Quran? Kerana tak ada siapa-siapa kata kamu mesti begini, 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 begini. Rasulullah hijrah kerana Allah kata apa? Kamu mesti hijrah malam ini juga. Sebab itu Nabi datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan matahari tegak. Kalau kat sana, kalau matahari tegak tu maknanya panas, lit lah kata orang kita. Panas sangat-sangat, orang tak keluar masa tu. Sebab itu office hour mereka lepas di pukul 3.30. Tutup daripada pukul 11 sampai 3.30 baru buka. Kerana saat itu tak boleh jalan, panas. Bila dapat perintah, Nabi pergi rumah Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan panas-panas. Lalu juga. Apa sebab? Kerana sudah turun perintahnya Allah nak buat persediaan. Maka kita kata hijrah mesti ada dorongannya. Kenapa? Kalau kita kata, oh dulu saya pakai tudung pendek, sekarang saya pakai tudung panjang. Apa yang mendorong anda? Kalau sekadar ikut-ikut, sekadar nak nampak cantik, sekadar tidak didasarkan kepada spiritual, tidak didasarkan kepada saya nak tutup aurat yang sempurna, saya nak Allah faham, atau saya nak Allah terima ibadah saya nak jaga aurat saya. Itu baru kulitnya. Isinya apa? Sebab itu kita tidak mampu hijrah kalau belum ada ilmunya. Setelah ada ilmu, kita belum dapat ibrah peristiwa. Apa peristiwa hijrah yang kita dapat ibrahnya? Yang kita dapat ambil kebaikannya. Hijrah perintahnya Allah. Jadi kalau anda berubah, membuat perubahan yang ada kaitannya dengan Allah, kita tidak akan tinggal lagi dah.
tidak akan tinggal, tak ada balik ghostan. Okey. Katalah saya berazam nak khatam Quran sebulan sekali. Ini kekuatan. Okey. Ini azam. Tulislah kat mana-mana. Maksudnya ada dorongan yang memaksa kita untuk taat pada ikrar yang kita buat. Maka hijrah itu akan terjadi. Jika tidak, dia tidak dipanggil hijrah. Sebab itu hijrah yang Nabi kata apa? Selepas aku, tidak ada hijrah kawasan dah. Tidak ada hijrah pindah tempat dah. Apa hijrah yang ada? Pindah kehidupan yang meninggalkan semua dosa dan maksiat. Itu hijrah yang Nabi kata. Selepas aku hijrahnya ialah tinggal semua maksiat. Tinggal semua dosa. Berpindah daripada yang maksiat kepada yang bermanfaat. Okay? Ini kekuatan yang nak diangkat. Kalau kita dah kata kita hijrah tapi dosa buat juga, belum masuk dalam kategori hijrah yang ataupun perubahan yang Allah nak, yang Allah redha. Sebab itu kita kata sekali lagi, tolong bangunkan balik. Kata apa? Bila kita kata hijrah, bermakna kita mesti hijrah berdasarkan akidah. Ini perintah agama. Mesti berdasarkan syariat. Ini undang-undang yang sudah Allah tentukan. Dan yang akhir sekali, mesti pindah, mesti hijrah akhlaknya. Kita boleh hijrah baju, boleh hijrah tudung. Tapi yang sulit menyebabkan hijrah kita terbatal apabila kita tak mampu mengubah akhlak kita. Mengubah akhlak kita menjadi akhlaknya Rasulullah. Berubah menjadi akhlak yang diterima Allah, dekat dengan Allah. Sebab itu orang nak hijrah bukan saja kulitnya tapi juga kawannya, agenda hidupnya, peraturannya, ilmunya. Sebab itu kalau ada kawan yang tak bawa kita dekat dengan Allah, akhirnya hijrah kita batal, itu patut kita tinggal. Oh, dia baik. Dia baik tetapi membawa kita jauh daripada Allah. Itu bukan kawan yang baik. Baik maknanya apa? Kalau kita buat salah, dia tegur. Kalau kita cuai ibadah, dia bagi ingatkan. Itu yang baik. Artinya dia kalau bercerita benda baik, bercakap benda baik, kerjanya baik, cara hidupnya baik. Itu kita kata baik. Bukan, oh dia tu baik, suka belanja kita. Oh ya. Pada kita kadang-kadang itu jadi baik. Oh dia tu pemurah, selalu belanja kita. Kalau pergi mana-mana mesti beli gambar hadiah untuk kita. Kita pun setengah mati baiknya. Tetapi tidak menyemak dari segi akidahnya. Tidak menyemak dari segi akhlaknya. Tidak menyemak dari segi syariatnya. Apa sebenarnya dari segi agamanya macam mana. Jadi maka baik kita, okay, baik yang kita nak, baik yang pada kita dan baik juga pada Allah. Kalau setakat baik pada manusia tapi tak baik dengan Allah, kong tak boleh terima sebagai baik. Sebab itu kita kata ibadah yang baik itu ibadah yang bukan saja baik tapi benar. Benar di sisi Allah. Pertama dia baik, tapi dari segi undang-undang, dari segi hukum agamanya benar, yang betul. Bukan sekadar baik ikut manusia, bukan baik ikut situasi, tapi baik mengikut peraturannya Allah. Sebab itu kita kata jangan berhenti menambah ilmu. Kerana tanpa ilmu kita berjalan dalam gelap. Tanpa ilmu kita tak jumpa namanya hakikat yang sebenar. Okey, sebab itu kita kata kekuatan yang kita nak angkat. Pertama spiritual. Apa yang kita maksudkan dengan spiritual? Kita bergerak kerana mahu mengikut perintahnya Allah. Bukan berubah, bukan buat benda baik kerana. Tak ada. Hanya kerana Allah semata-mata. Dan buat kerana Allah itu tak boleh jadi. Tak boleh jadi kekal. Sebab apa? Kalau dia belum, dia ada kepercayaan, Allah tengok kan, Allah tahu kan. Betul tak? Kadang-kadang kita lewat solat tu, Allah tahulah kita sibuk, takkan hukum kot. Nampak tak? Betul ke tidak? Mi pernah jumpa, mesyuarat tu ibadah juga. Walaupun lambat solat. Tinggal solat sebab mesyuarat. Betul ke salah?
Allah kenal, Allah tahu. Aku kan bukan bermaksiat, aku mesyuarat. Mesyuarat ni ibadah. Letih juga ngikut begitu. Bermakna yang perdoaan fardu kifayahnya letih lagi tak faham. Betul? Jadi maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan, kita tidak akan mampu genggam. Ini mahunya Allah. Kalau kita sekadar ada percaya. Percaya, tahulah. Kan kita selalu kata, tahulah Allah tengok. Okay? Tahulah Allah tahu. Aku nak serah pada Allah. Biar ajak. Ataupun kita kata, Allah tahulah. Tahu saja tak cukup kenal Allah. Okay? Tahu je tak cukup. Percaya saja pun tak cukup. Percaya Allah akan balas nanti. Yang baik tak ada percayanya. Yang buruk percaya. Ramai tak kita begitu? Yang penting untuk hijrah bukan saja tahu, bukan saja percaya, tetapi keyakinan. Bila ada tahu dan ada percaya tapi tak ada keyakinan, tak lepas juga hijrah kita. Apa maksud keyakinan? Kita percaya, kita tahu, kita yakin Allah Maha mendengar. Betul? Kalau dia tahu, kalau dia percaya, tapi tak ada keyakinan, dia tak akan ingat yang Allah itu Maha mendengar. Orang yang faham dan terangkat dari segi hatinya, Allah Maha mendengar, bermakna dia boleh tak sebut perkataan yang buruk-buruk. Boleh tak cerita hai orang. Boleh tak cerita buruk orang. Boleh tak cerita benda-benda yang tak ada kaitan dengan kehidupan yang baik. Boleh ke tak boleh? Dah, engkau tahu tak? Kalau tengok dalam WhatsApp kita jadi 4 lori dah. Allah Maha melihat. Hang tulis WhatsApp tu. Betul ke tak betul? Allah Maha melihat. Kalau kita kata Allah Maha mendengar, apa yang kita nak kawal? Apa yang tindakan kita? Aku yakin Allah dengar. Masa bila kita ingat yang tu? Masa bila? Kita guna ayat tu. Masa berdoa. Allah dengar kan? Tak payah kuat-kuat, kata Ustaz. Betul? Tapi yang lain tak ada. Masa sembang, masa tengok TV, masa bercerita dengan orang, masa berjalan, masa borak. Tak pernah terlintas dalam kepala, Allah Maha mendengar. Nampak tak? Itu beza di antara percaya dengan yakin. Keyakinan dan kepercayaan. Percaya Allah tengok. Allah nampak kan? Tapi kalau solat sujud je habis handphone hilang. Ini pengalaman-pengalaman lah kawan-kawan yang laki-laki. Nak solat letak tepi kaki lah, letak depan. Dekat sujud lah. Bangun sujud hilang handphonenya. Allah Maha melihat, betul? Kalau semua orang masuk dalam jasad dan jiwanya, Allah Maha melihat, rasa-rasa nak ambil tak orang punya? Nak buat dajal kat orang ke tak? Tak ada. Sebab itu ada kat orang Jepun. Tak ada kat kita. Okey, video cam tinggal dekat kereta api. Pagi tu tinggal, petang datang balik masih ada video cam dekat situ. Contoh. Kerana apa? Mereka ada keyakinan itu bukan aku punya. Bila itu bukan aku punya, maknanya aku tak berhak ambil. Boleh faham? Bermakna keyakinan nak jadi jujur itu. Kita ni senang ke susah jujur? Ya Allah. Kau tak percaya aku ke? Cakap beria-ria. Tapi sebenarnya bohong. Betul tak? Kita anak kita dia kecil dah pandai bohong dah. Cakap elok dengan ibu ni. Bohong ke tak ni? Sehingga akhirnya anak berbohong lebih banyak daripada bercakap benar. Kerana kadang-kadang mak ni tak percaya anak bercakap benar. Cakap elok. Sebab apa nak duit? Nak beli tu, nak beli pensel, nak beli tu, nak beli ni. Padahal nak beli mainan je kot. Nampak tak? Kerana apa? Kita tak tanam. Allah tengok, Allah dengar, Allah dekat. Sebab itu nama-nama Allah itu tak masuk ke dalam diri kita. Allah Maha tahu. Ya Allah. Nak sembunyi apa?
Kau seorang je tahu, orang lain tak tahu. Kau jangan cerita ke orang. Faham? Betul ke tak? Sedangkan Allah tahu yang kamu ucapkan, Allah tahu apa yang tersimpan. Allah tahu apa depan, Allah tahu apa di belakang. Betul? Allah Maha tahu. Kerana apa sebab kita kata Allah Maha tahu tu? Kena yakin seyakin-yakinnya. Tak ada peristiwa dalam hidup kita ini yang tak ada dalam simpanan Allah. Sebab itu nak faham Lauh Mahfuz itu, nak faham sirah kita ini sudah tercatat 50,000 tahun sebelum langit dan bumi yang berlaku. Belum terjadi langit bumi, cerita kita dalam Lauh Mahfuz, kitab terbaik itu, kitab tersembunyi Lauh Mahfuz itu. Kitab paling rahsia, malaikat pun tak tahu isinya. Sudah tercatat, kita belum ada apa-apa lagi pun. Nampak ada? Sebab itu bila dikatakan, nama-nama kita ini sudah tersenarai. Nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Sudah ada senarainya. Kamu esok gini. Sebab itu doanya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, andai kata nama aku termasuk dalam senarai calon-calon neraka, keluarkan ya Allah. Mohon dipadamkan ya Allah. Sebab kita tak tahu. Allah dah tahu siapa ni. Bergantung balik usaha kita. Tapi kita rasa macam kita dah layak masuk syurga. Betul? Dia dah solat, dah ngaji, dah gitu, dah gini. Oh, patut layaklah masuk syurga. Sebab itu kita tak susah hati sikit pun. Aku ni masuk syurga ke tak? Aku ni Allah terima ke tak? Ibadah aku ni agak-agak Allah terima ke tak? Sebab itu kena ada takut dan harap. Takut-takut Allah tak terima, tapi harapnya ya Allah. Itu yang kita nangis. Itu sebab doanya, solatnya, ya Allah terima ya Allah. Tahajud aku ni 2 rakaat ya Allah. Nabi 14. Sikit no ya Allah, tapi terimalah ya Allah. Kenapa kita sampai nangis minta Allah terima? Kenapa dia Kaabah tu merimpah luah air matanya dengan doa-doanya? Sebab apa? Kalau kita pegang Allah Maha tahu, tak ada sempat nak bohong dah. Tak ada sempat nak belik sana belik sini. Tak ada sempat nak fitnah orang. Tak ada masa nak baca jahat orang. Boleh nampak? Sebab itu kena semak balik diri kita. Aku ni hijrahnya ke mana? Okay? Kenapa Nabi kata ketika aku Isra Mi'raj, aku nampak di neraka lebih ramai orang perempuan. Kenapa orang perempuan yang ramai sedangkan orang perempuan banyak kerja? Orang perempuan buat semua, betul? Orang perempuan senang masuk syurga, betul? Ya Allah. Tapi kenapa dia ramai? Maka kekuatan sebab pertama yang paling disenaraikan oleh Rasulullah ialah tak mampu jaga mulut. Mulut atas, mulut bawah. 2 mulut ini menyebabkan wanita tercampak lebih ramai dari lelaki dalam neraka. Maka hijrah kita nak bawa ke mana? Maka hijrah kita yang kita nak buat sekarang ni, yang sudah buat pun, yang sedang buat ke, yang akan buat ke, terpulang. Bermakna kita nak kena faham dulu, aku berubah ni sebab apa? Saya berubah sebab suami, saya berubah sebab ada kawan dah meninggal, saya berubah sebab bos suruh. Ada satu jabatan dulu, Mi buat training. Mi kata macam mana bos wajibkan semua orang pakai tudung. Dia panggil semua anak-anak Islam yang tak pakai tudung sebagai staff. Okay? Ini sebagai selingan lah kalau ada bos-bos ke apa ke. Dia panggil semua, dia pesan apa? Saya ketua kamu. Saya bos kamu ketika kamu di pejabat. Okay? Semua dosa yang kamu buat, saya dapat. Sebab saya bos. Macam ayah dengan anak lah. Macam suami dengan isteri lah. Semua dosa isteri, suami dapat. Tak pasal-pasal. Betul? Betul kalau isteri sayang suami, dia tak buat meragam punya. Kesian suami aku ni. Dah cari duit, dah bekerja siang malam 4 bulan. Aku pula tambah-tambah bebannya. Boleh nampak?
Kalau ada perasaan Allah Maha tahu tadi. Jadi kita kata mulut, wanita ni mulut ni jadi nombor 1. 99.9 masuk neraka kerana mulut. Mulut dengan suami, mulut dengan orang lain, mulut dengan siapa-siapa. Kerana kita tak mampu kawal mulut. Maka kalau kita kata mulut jadi punca, apa hijrah yang kita nak hijrahkan sekarang? Nak bawa ke mana hijrah kita? Pertama saya nak hijrahkan lidah saya ni tak cakap benda buruk lagi dah. Saya nak hijrahkan lidah saya ini, nak paksa siapa? Saya tak nak suami saya berdosa. Saya tak nak saya tercampak ke neraka. Saya nak masuk syurga. Ada ke nak masuk neraka sini? Mana ada? Kita nak masuk syurga. Nak matinya husnul khotimah. Tapi nak senyum setengah mati susahnya. Kalau kamu tak ada harta, kamu tak ada duit, kamu tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahlah. Senyum, tapi muka keras-keras. Pada dalam kuliah ni, di rumah Allah ni. Di mihrab kita anggap. Atau ini kita kata ini dalam raudahnya Allah. Betul, tak ada rumah paling hebat di bumi selain daripada masjid dan surau. Tidak ada rumah paling hebat di bumi. Okay, selain daripada rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang terpelihara. Tidak ada rumah yang paling celaka di bumi kalau ada anak yatim yang tersiksa. Ini contoh sebab bulan Muharram, bulan orang gosok. Kononnya gosok kepala, Allah. Secara teori dah udah, amai sini gosok. Gosok tu bukan gosok macam ni. Tapi kita amai gosok. Memang ada ayatnya gosok. Gosok tu pertama gosok hatinya, gosok pikirannya, gosok kehidupannya, gosok semua hal ehwalnya. Kita dah Allahu Akbar. Nak cakap salah, tak cakap salah. Ustaz dah cakap gosok kepala anak yatim 10 hari Asyura, 10 Muharram. Bukan untuk 10 Muharram saja, tolong santun, tolong lengkapkan kehidupan anak-anak yatim. Tolong bagi makan orang miskin, bukan hari Asyura saja. Kita doa sedekah tang. Lepas tu puasa setahun, tunggu Asyura yang akan datang. Nampak tak? Kepahaman yang sangat sempit. Maknanya kalau kita kata nak hijrah, aku nak hijrah, aku nak sedang sedekah. Banyak ke sikit, aku berazam nak sedekah. Kerana aku menempah tiket untuk masuk syurga melalui pintu sedekah. Sebab itu kena ada ilmunya. Nak sedekah, siapa kata? Siapa suruh? Tak ada siapa suruh. Siapa suruh? Ada tak orang suruh? Tak ada. Sebab tak ada orang suruh, maka sedekahnya liat. Kita nak orang tengok, orang tahu. Orang nampak, WhatsApp lah. Selfie lah. Betul? Kerana salah ilmunya. Maka hijrah mana yang, ke mana kita nak bawa hijrah kita? Pertama saya nak hijrahkan mata saya, tak tengok benda maksiat lagi. Saya nak hijrahkan telinga saya tak nak dengar lagi benda-benda tak cantik. Ini jangan je, kau tahu tak? Loh, dah viral kau tak tahu? Loh. Banyaknya penyampai, betul? Yang tak belesin. Tapi kita pula tak ada telinga. Ya ke? Ya Rabbi. Selalunya orang tua lah banyak ketinggalan kan, cerita-cerita. Bukan semualah, kalau Umi lah, kadang-kadang kan. Bila kita kata tak tahu. Tak payahlah nak tanya lagi. Boleh nampak tak? Siapa yang menyebabkan telinga kita berdosa? Kita. Semua nak dengar. Cakap loh. Sebab itu yang paling mahal dalam dunia ialah belajar diam, bukan belajar bercakap. Kita la ilaha illallah. Baca WhatsApp pun nak bercakap juga. Nak komen juga. Nak bagi juga dosa sikit. Pendapat anda, komen anda. Komen le. Hantarlah komen. Betul ke tidak? Ya Allah. Apa yang mendorong kita nak komen? Bukan untung apa pun. Betul? Maka kita tak mampu nak hijrah telinga kita. Tak mampu nak hijrah jari ni. Jangan tekan benda-benda salah. Betul atau tidak?
Maka ke mana nak bawa hijrah? Sungguh-sungguh. Aku nak, sebab ini yang nak masuk syurga besok. Ini yang nak masuk syurga. Ini kaki yang melangkah. Ini tangan yang melangkah. Tangan kau kotor ke bersih? Pegang yang mana lebih banyak? Pegang kerana Allah atau pegang kerana orang? Bagi kerana Allah atau bagi kerana orang? Dah buat baik, dah. Tapi ikhlasnya belum. Istiqomahnya belum. Tawaduknya belum. Kita puasa putih tu tak? Tak payah cerita lah kita putih ke hitam ke. Nampak? Tak puas ke? Saya hari ni terpaksa batalkan. Ini baru dapat dengan kawan cerita. Saya nak datang majlis ni terpaksa membatalkan puasa putih saya. Allahu Akbar. Ini yang kita paling bimbang. Dah buat benda baik tapi sebab tak boleh hijrah. Lidah tak boleh hijrah. Diam lah. Sebab itu perkara paling sulit sebagai seorang wanita soleh adalah untuk diam. Depan suami siapa banyak cakap? Kita banyak cakap ke suami banyak cakap? Baru masuk pintu je dah 1001 cakap dah. Siapa dia perlu, tak perlu, suami dengar, tak dengar, lantak. Yang penting cakap. Sebab itu dipesan, wahai isteri soleha. Kalau suami ada, jangan banyak cakap. Dengar banyak. Pasang telinga. Dia nak cakap apa? Ledok. Tak perlu pun cakap je. Awak tahu tak tadi anak kita nyanyi. Tahu tak dia tapi banyak je nak cerita. Boleh faham? Sebab kita hijrahnya tak ada ilmu. Jadi sekali lagi, kalau kita kata ke mana nak bawa hijrah kita, saya nak hijrahkan seluruh jasad saya ini, seluruh perasaan saya ini, seluruh pikiran saya ini, seluruh hati dan jiwa raga saya ini untuk tidak lagi buat maksiat. Untuk tidak lagi lawan Allah. Untuk tidak lagi buat dosa. Boleh ke tidak? Saya nak jaga mata saya ni. Walaupun pakai cermin mata hitam. Tapi dalamnya kononnya pakai cermin mata orang selagi senang tengok. Bukan nak lindung dari dosa. Pakai spek hitam nampak lawa sikit. Ambil gambar apa? Tangan sana, tangan sini. Betul? Sebab dia rasa lawa. Sebab pilih yang lawa. Betul? Lawa di mata siapa? Di mata manusia, bukan di mata Allah. Jadi hijrah kali ini, tahun 1445 ni. Tolong hijrahkan seluruh jasad dan jiwa ini. Tak payah cerita orang lain. Tak payah nak suruh orang lain hijrah. Tak payah minta anak isteri kat suami ke berubah. Kita dulu. What kind of hijrah that you do? Dan mesti dibuat dengan ilmu. Tak boleh buat ikut-ikut, tak boleh. Asal diam je. Memang Ustazah tu cakap belajar diam. Salah lagi. Nampak tak? Diam yang bermakna bukan diam batu. Diam yang kita membetulkan bukan menyalahkan. Nampak tak? Kalau tak ada benda kamu nak cakap, diam. Diam tu pahala. Daripada bercakap tapi kosong. Bercakap yang bukan, pertama tak ada yang baik, kedua tak ada yang berbeza. Saja tak ada apa nak buat. Letih lagi. Nampak tak? Sebab itu dalam masjid pun dia nyanyi. Sebab dia lupa ni rumah Allah. Jadi hijrah diri ni lebih susah daripada nak minta orang lain pindah. Sebab itu kita dah lalu hijrah dia puluh tahun. Banyak tahun kalau Umi dah 70 lebih ni, berapa kali hijrah dah. Tapi tak nampak perubahan-perubahan. Tak rasa perubahan-perubahan. Kosong hijrah kita. Kita lalu je puasa hijrah. Sebab itu kekuatannya nak diangkat. Apa ayat yang dibaca oleh Rasulullah dalam gua Hira? Dalam gua Sur? Bila Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalau dia bongkok sikit je. Kan dia pun nampak kakinya orang yang memburu. Betul? Dari dalam gua. Betul? Apa perasaan Sayyidina Abu Bakar? Takut, setakut-takut je. Ya Rasulullah. Kalau dia tunduk sikit je, dia dah nampak kita dah. Apa Nabi jawab? Wala tahab. Wala tahzan. Innallaha ma'ana. Betul tak? Jangan ragu, jangan bimbang. Allah bersama kita.
Allah bersama kita. Ayat ni dah turun berapa puluh tahun dah. 1400 tahun yang lalu. Kita pakai ke tak? Jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Allah bersama kita. Kalau ayat ini kita masuk dalam jiwa, masuk dalam hati, masuk dalam urat-urat, ada tak orang susah hati? Ada tak orang masam-masam? Ada tak orang ragu-ragu? Ada tak orang tak percaya diri? Allah sama kita dong. Ya Rabbi. Kita dapat gambar dengan YB pun. Kita dapat gambar weh. Betul ke tak? Baru bersama manusia-manusia je. Tapi Nabi siap-siap pesan. Kalau kamu nak hijrah, ingat Allah bersama kita. Nabi nak hijrah ikut jalan lain. Jalan yang tak pernah diikut. Takut ke tak takut? Kita ada Waze sesat barat. Betul ke tak? Ada Google Map. Wang. Umi paling banyak sesat barat ni ke mana dia bawa ni. Tukar pula Waze. Tukar pula Google. Ya Allah. Betul ke tidak? Bermakna sekali lagi. Ayat ini. Kalau benar-benar nak hijrah pagi ini. Tolong telan ayat ini. Tolong telan prinsip dan ayat Quran ini. Jangan takut. Jangan bimbang. Kita paling takut apa? Paling banyak apa? Takut. Dia tak tegur tadi. Sedih kita dia tak tegur. Takut orang tak tengok. Takut orang tak tegur. Takut tak tahu. Takut salah. Takut. Tapi tak ada takut dosa. Tak ada takut nak mati. Tak ada takut lawan Allah. Tak letih kita. Sebab wala tahzan fa innallaha ma'ana ni tak masuk. Tak masuk. Kita dengar je ayat tu. Oh, Nabi baca. Nabi cakap kat Abu Bakar, jangan susah hati. Betul? Jangan ragu. Allah bersama kita. Bayangkan kalau kita genggam ayat ini sampai bila-bila. Ada tak takut? Depan siapa pun, ya Allah sama aku. Allah dengan aku. What so worry? Nak interview ke, nak bertukar kerja ke, nak pindah ke, nak jalan ke, malam ke, siang ke. Allah bersama aku. Nabi pindah hijrah pagi, siang ke malam? Malam. Bermakna malam nak takut apa? Ini yang kita tertanggal. Sebab itu hijrah kita tak jadi-jadi. Boleh jadi baik tu balik pedang. Nampak tak? Kita hijrah kulit, isi tak ada. Sebab isinya apa? Allah bersama aku. Allah bersama kita. Kalau kita seorang, Allah bersama aku. Kenapa jadi takut? Malulah nanti. Itu takut nanti orang kata apa. Takut nanti suami cakap apa. Takut jiran kata apa. Takut balori tu. Betul ke tak? Boleh tak hari ni kita belajar tak takut? Buang takut itu. Takut kita hanya pada Allah. Tak ada daripada manusia. Kalau ini terjadi pagi ini sampai kita mati. InsyaAllah hijrah kita diterima. Nak memasukkan keyakinan Allah bersama kita tu sakit. Kalau tak benar-benar belajar. Kalau tak benar-benar teliti Al-Quran. Boleh nampak? Ini yang kita tertanggal. Sebab itu kita ni dah jadi janji kan Allah kata apa? Kamu ni sebaik-baik apa? Al-Imran 110. Kamu adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan ke tengah-tengah manusia. Kamu menyuruh buat baik dan mencegah yang mungkar. Okey. Ali Imran ayat 110. Kalau ayat ini kita gabung, we are the best created by Allah. Dan Allah bersama aku, mukanya macam mana? Ya Allah. Seorang berapa itu, berdua berapa itu, bertiga berapa itu, di dewan berapa itu, dalam masjid berapa itu. Bila nak gelak ni? Bila nak sedekah senyum ni? Siapa yang dari muda sikit senyum sampai ke tua mukanya 4 segi? Faham muka 4 segi? Okay. Mi izin Allah 2-3 hari sudah.
Adalah konon-kononnya, apa kita kata, reunion. Setelah 40 tahun, 30 tahun tak jumpa. Muka orang yang kita jumpa masa dia muda, udah 75 umur, tak boleh senyum. Kita datang rumah dia, disambut tak senyum, apa kata? Masuklah, masuk. Duduk sana, mana pun tak apa. Makanlah, makan. Kan kita nak makan kan? Allahu Akbar. Anak ni bawa pembantu kita. Kenapa orang tu nak suruh makan marah-marah? Nak suruh masuk marah-marah. Boleh nampak? Minta maaf banyak, Mina selalu terlepas waktu. Okay? Kerana apa? Latihannya tak ada. Tak ada manusia yang paling miskin yang tak boleh sedekah. Kecuali yang tak boleh senyum. Jadi nak jadi pemurah kan, nak jadi kedekut. Belajarlah senyum seorang-seorang dulu. Yang muka empat segi tu, ya Allah. Buatlah fake dulu, Bu. Seorang-seorang tu belajar senyum dulu. Boleh ke tak boleh? Ni doktor nak so gila apa? Yang gila tu senyum tak henti-henti. Yang pokok kelapa pun senyum. Itu yang salahnya. Okay? Pada yang rasa kerah kat sini. Tak ada lain kat sini. Dia kata je kat sini. Itu tanda sombong Ya'ub. Kalau orang Perak kata sombong Ya'ub tu sombong benar. Tak nak negur orang. Dah makan? Dah. Nak ke mana? Nak kedai? Oh, letihnya. How you feel? Kalau pergi kedai, kita jumpa orang kedai yang senyum ke orang kedai yang masam? Alah, muka macam ni tak nak aku keluar je lah. Umi very particular. Umi sangat ambil berat. Kalau yang jual tu muka empat segi, tak payah bagi duit kat dia. Nampak tak? Kadang-kadang yang kita ni, orang yang kata dengar tu dia Melayu, dengar tu Islam. Tapi muka sombong ya au. Boleh nampak? Kerana apa? Hijrahnya tak jadi. Kita tidak berazam untuk hijrahkan diri dulu. Boleh faham? Maka sekali lagi tolong ingat balik. Allah bersama kita 24. Tolong pegang ayat ini. Sebab inilah ayat yang membuatkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat-sangat yakin. Kita ni nak pindah, nak pergi jalan, nak hijrah ni, jalannya tak tahu. Jalannya jalan baru. Susah ke senang? Cukup bekal ke tak? Ada jalan ke tak? Sesat ke tak? Boleh sampai ke tak? Betul tak? Kita start traffic jam kat KL je. Ya Allah, ni masuk ke mana masuk? Ya Allah. Ni pernah masuk sekali highway baru tu. Yang sampai ke Sungai Buloh ke mana entah. Dash, lash, apa benda yang tu. Ke mana ujungnya ni tinggi-tinggi? Sesat barat. Kalau takut, macam mana? Nak gostan ke tak gostan? Tak payah jalan je. Ini Allah dah bagi jalan. Bangun balik kalau kita suntik pada anak kita. Suntik pada diri kita. Tak ada benda yang kita takut dalam dunia ni. Kecuali buat dosa je. Betul? Maka boleh atau tidak hijrah hari ni? Sayyidina Abu Bakar terus rasa, okey, no harm. Padahal 2 orang je. Kalau 3 orang tu lebih selamat lah, betul tak? Seorang kiri, seorang kanan, betul? Ini seorang, berdua je. Okay, sebab itu Sayyidina Abu Bakar, bila Rasulullah sampai, Allah perintahkan kita hijrah. Malam ini juga. Apa soalan yang muncul pada Sayyidina Abu Bakar? Agak-agak le. Sebab orang yang paling sayang dengan Rasulullah. Kalau orang paling sayang dengar hijrah, apa soalannya? Wih, memang tak ada penyayang betul dia ni. Apa dah? Soalan pertama Sayyidina Abu Bakar. Bukan macam mana ke mana dah. Naik apa dah. Pertama, siapa nak jadi teman? Orang sayang ditanya dulu, nak jalan dengan siapa? Maka soalan pertama Sayyidina Abu Bakar ialah, yang jadi temannya siapa? Siapa yang nak temanmu ya Rasulullah? Aku pilih kamu. Nangis. Meraung, terdengar bunyi suara kuat nangis. Sampai Aisyah dan juga Asma, sebab ada 3 orang dalam rumah tu.
Bila Nabi nak datang, ya Abu Bakar, tolong kosong ke rumah kamu, tinggal kamu seorang aja. Di rumah saya ada 2 anak je ya Rasulullah. Ada Asma, ada Aisyah. Okay. Sebab Nabi tak nak cerita tu pecah kan. Masuk cerita. Bila kata, engkau lah jadi tempat. Nangis. Apa sebab nangis? Gembira ke tak gembira? Nangisnya gembira, bukan takut. Ya Allah, ikut mana ya? Nak nyerah, aku tak ready ni, macam mana? Baru dapat berita terus jalan, bayangkan. Betul ke tidak? Jadi kalau keyakinan dengan Allah tu sangkut, tak letih ke kita? Sebab itu akhirnya keluar dari gua, terus jadi apa? Jalannya. Allah bersama kita. Takkan Allah biar sesat, betul tak? Takkan Allah tak tolong, betul tak? Kita ni selalu tak tahu nasib lah. Buat ni tak jadi, buat ni tak jadi. Sebab penyerahan dengan Allah yang tak ada. Tak pernah rasa Allah tolong kita. Tak pernah rasa Allah tengok kita. Tak pernah rasa Allah paling sayang kita. Tak ada. Sebab tu bila tanya siapa orang yang paling anda sayang. Kalau isteri pastilah anak-anak leh. Kalau suami, kalau isterinya ada, isteri leh. Nampak ada. Sangat sulit nak dapat siapa yang kamu sayang. Tak ada yang jawab Allah Rasulullah. Semua mak, anak, suami, isteri. Okay. Sebab kita tidak angkat ayat ini. Allah dengan kita 24 jam. Seluruh hidup kita digenggam Allah. Apa jadi, terima. Baru redha. Ni dah, ya Allah, pasal apa aku yang kena, ya Allah. Aku dah pakai mask juga, kena juga COVID lah. Betul tak? Semua orang tanya, doktor dapat COVID kat mana? Kalau tahulah COVID tu segemuk ini, empuk aja dulu. Awak ni tanya soalan yang tak boleh jawab. Lempang ke apa tu? Dah pakai mask, dah tak salam, jaga jarak, apa semua-semua. Tiba-tiba, positif. Loh. Bagi datanglah soalan, dapat di mana? Kalau tahu dapat, lempang je orang yang bagi tu. Betul tak? Sebab itu nak balik rasa bahagia tu. Dapat COVID bahagia. Kalau dia 2 je, betul? Kau tak sembuh, mati. Betul ke tidak? Sampai Sungai Buloh, ya Allah Tuhanku, aku datang sini atas perintahmu, ya Allah. Atas pilihanmu, ya Allah. Pilihannya 2 je. Kalau tak sembuh, jalan. Aku redha, ya Allah. Bulan puasa pula tu. Bayangkan. Kalau tak rasa Allah bersama kita, letih. Ya Allah. Sebab orang mati hari-hari. Cerita mati hari-hari. Bukan minggu depan ke apa. Ini contoh kekuatan yang kita nak angkat. Jadi hijrah kamu nak ke mana? Balik nak jadi hamba Allah. Nak jadi hamba Allah sebagai apa? Sebagai apa? Pertama sebagai hamba. Kalau hamba jangan sombong. Kalau hamba jangan kedekut. Kalau hamba jangan berkira. Kalau hamba jangan sombong. Jangan dengki, jangan khianat. Itu hamba. Mukanya cantik, cerah. Hamba Allah tak ada apa-apa pun. Tapi dah, baru dapat gelang besar je dah. Letih ya. Sebab kita banyak dikawal oleh nafsu. Tidak dapat dikawal oleh iman. Akhirnya kita solat, kita meragam. Kita solat, kita sombong. Kita solat, kita kedekut. Kita solat, kita umpat orang. Kerana nafsu jadi raja kepada iman kita. Akhirnya sabtu di atas, nafsu di atas, imannya di bawah. Sebab itu kita sulit nak jadi baik. Alamak baiknya dia. Mana ada. Kita tak ada orang kata kita baik, betul tak? Oh dia tu memang warak. Tak ada lah, mana ada. Siapa baik dengan saya? Tak berani lah tu. Mana boleh ngaku nanti riak. Jadi mengakulah dalam diri hari ini, kita nak belajar menghijrahkan diri kita untuk rasa nombor 1 paling dekat dengan Allah. Kedua, Allah dengan kita 24 jam. Allah tak pernah tinggal kita. Boleh ke tak boleh? Ini yang Umi nak pasakkan. Fa'inna Allah ma'ana. Allah dengan aku ni. Boleh ingat ayat tu? Ayat dalam gua tu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar rasa sangat tenteram berjalan. Walaupun jalannya susah. Jumpa macam-macam, tak cukup air, tak cukup minum, tak cukup makanan dan sebagainya.
Sampai ke peringkat diburu. Kan Quraisy Mekah menawarkan hadiah paling besar yang tak pernah terjadi dalam sejarah. 100 ekor unta, siapa yang dapat tahu di mana Muhammad. Dikejar oleh Quraisy dia tadi. Sayyidina Abu Bakar nampak ada habuk terbang ke atas. Kata, ya Rasulullah, kita sedang diekori. Orang yang mengekori itu sangat dekat sebab habuknya dah nampak. Kan padang pasir, kalau kita lalu pasir kan dah ada habuk ke atas. Bermakna kudanya ini sangat pantas. Okay? Dan orangnya sudah dekat. Tadi dah belajar kan? Allah bersama kita. Takut tak lagi? Patutnya takut ke tak takut? Mari kita sembunyi dulu supaya dia begitu. Tak ada. Tak ada Nabi kata, mari kita ke tepi dulu. Masuk lubang ke, masuk cari pokok ke apa ke. Tak apa, biar dia sampai. Sebaik saja sampai, apa terjadi pada kudanya? Terpelosok dua-dua kaki masuk ke dalam padang pasir. Padahal dia adalah pelari ataupun kita kata penjenayah upahan yang paling pakar. Tak pernah jatuh. Tersungkur di kaki depan kudanya, dua-dua. Macam kita kata seseliuk, bukan terseliuk. Terpelosok masuk dalam pasir tu. Okay? Dan dia je tersungkur. Apa yang dia dapat ketika dia tersungkur? Padahal orang hebat ni, nak dapat 100 ekor unta, orang paling kaya kira kalau dia dapat tu. Apa yang Allah masukkan ke hati dia? Orang yang aku kejar ini bukan sembarangan. Orang yang aku kejar ini orang paling istimewa. Lagi engkau kejar, lagi engkau tersungkur. Dia belajar dari situ. Sebab Nabi tak buat apa-apa pun. Faham tak? Sebab Nabi kata, tak apa, biar dia sampai. Keyakinan Allah bersama kita. Jangan takut, jangan ragu tadi. Boleh nampak? Apa Nabi kata? Kamu dah jumpa aku. Boleh tak kamu simpan rahsia ini? Dia bukan marah sampai saya kejar aku. Tak, dia cakap je. Terima kasih kita sudah dijumpakan. Tapi tolong balik. Jangan cerita dengan siapa-siapa pun. Boleh janji dengan aku? Boleh nampak? Ketika itu juga Allah bagi hidayah. Ya, aku balik. Tapi akhirnya masuk Islam. Diberi hidayah oleh Allah. Ini orang istimewa, ini orang hebat. Ikutlah. Contoh. Bermakna niat dari mula nak bunuh. Okay. Tapi bila sampai Allah bagi hidayah. Samalah peristiwanya dengan Saidina Umar. Pedang terhunus. Kamu nak pergi mana ni Umar? Bawa pedang ni. Okay. Nak bunuh Muhammad. Allah singgahkan kat rumah adik dia. Betul? Dapat ayat surah Toha. Ayat 1 sampai ayat 7. Ada yang kata ayat 8. Ada yang kata ayat 5. Boleh nampak? Bermakna kalau niatnya salah pun daripada awal. Tapi kalau Allah mahu, dia jadi baik tak? Sebab dia takut, dia tu pencuri, dia tu perompak. Tak. Dia merompak belum tentu rompak kita. Betul? Tapi kita pula busuk hati. Mukanya macam muka perompak. Loh. Memang kenal engkau rompak. Sebab engkau dah meramal dia rompak. Kita ramal siap-siap orang tu jahat. Dia tu mulut laser. Dia terlupa mulut dia lagi laser. Betul tak? Sebab kata orang laser. Contoh. Maka sekali lagi kesimpulannya, minta maaf banyak. Niat dari rumah, niat dari awal boleh berubah dengan izin Allah. Dengan bantuan Allah. Dengan hidayah dari Allah. Jadi jangan kata tak cantik pada siapa-siapa pun. Jangan kata salah dengan siapa-siapa pun. Sebab kita tak tahu. Kita kata pinjam alung salah ke betul? Lepas tu alung ugut setengah mati. Siapa suruh pinjam alung? Kita tak tahu apa sebab dia pinjam. Betul? Makanya oleh kerana itu belajar apa? Lapang dada. Sebab itu seorang pemuda Ansar yang dinobatkan jadi calon syurga 3 kali Rasulullah. Apa modal kamu? Ibadah tak banyak. Okay. Bila ditanya di sahabat, apa rahsia kamu sehingga Nabi nobatkan kamu 3 kali untuk jadi calon syurga?
Pertama, aku tidak susah hati. Aku tidak akan bercakap yang boleh melukakan siapa-siapa pun. Boleh jaga tak ni? Nak jaga lidah ni, nak hijrah lidah ni. Aku tidak akan bercakap yang boleh melukakan siapa-siapa, menyakitkan siapa-siapa, menyinggung siapa-siapa. Boleh ke tak? Aku memilih untuk diam. Yang kedua, dia kata apa? Aku tak nak heran apa orang cakap pasal aku. Apa pun orang cakap pasal aku tak pernah susah hati, tak pernah sakit hati, tak pernah nak cari dia, tak pernah nak balas. Itu je. Bermakna jaga hati. Sungguhnya dalam tubuh kamu ada seketul daging. Cantik daging itu cantiklah semua. Kita nak cantik di luar, dalamnya bulat. Jadi tak? Tak jadi. Jadi sekali lagi kita hijrah jadi calon syurga. Betul? Oleh itu tolong belajar bersihkan hati. Tak cakap nyakit hati orang. Boleh ke tak boleh? Bila nak makan ni? Kita dengan anak kita nak suruh makan dah dosa dah. Betul tak? Apa siapa tak mandi lagi ni? Ya Allah. Sakit hati tak? Jadi boleh kita hari ni hijrah pertama. Aku nak bawa hijrah aku supaya lidah aku, mulut aku ni. Okay, kita nak hijrah mulut ni. Tidak melukakan siapa-siapa. Aku tidak akan bercakap yang melukakan. Minta doa dengan Allah. Ya Allah Tuhanku, bantu aku, bimbing aku, tunjuki aku ya Allah. Supaya lidah aku ni tidak menyakitkan siapa-siapa yang aku jumpa. Saudara ke, adik ke, anak ke, keluarga ke, suami ke, isteri ke, mak mentua ke. Dan sahabat-sahabat. Boleh? Dan tolong bagi aku pendinding. Tolong bagi aku kekuatan. Supaya aku tak tersinggung dengan apa pun orang cakap tentang aku. Boleh ke tak? Mampu ke tidak? Angkat doa itu. Sebab kita nak guna ayat tadi. Allah bersama aku tadi. Sebab Allah akan jaga kamu kalau kamu minta. Boleh jelas setakat ini? Maka hijrah paling besar yang kita nak angkat. Hijrah aku bersama Allah. Tak ada ragu, tak ada takut, tak ada bimbang apa-apa. Itu yang pertama. Bukan percaya. Yakin. Okay? Macam orang belajar ilmu kebal lah. Ilmu kebal, ujiannya apa? Dipotong. Yang banyak tak jadi sebab apa? Tak yakin. Ini masalah besar kita. Jadi maknanya sekali lagi kegagalan yang kita jumpa dalam hidup kerana tak yakin dengan pertolongan Allah. Tak yakin bahawa Allah sangat sayang dengan kita. Tak yakin bahawa Allah sangat dekat, maha mendengar, maha melihat. Jadi tak boleh pergi mana-mana freely. Tak ada. Tak ada orang, tak apa. Jangan. Boleh? Maka kekuatan berbalik, mengkaji balik apa kita kata sifat 20-nya Allah itu yang paling dekat. Orang tua dulu belajar. Dia tak bayar 100 nama-nama Allah. Dia belajar 20 Namanya sifat 20. Betul? Untuk dia benar-benar wasami'na wa ta'na. Okay. Dengar, ikut. Kalau jin boleh ikut kita ni lebih teruk dari jin kalau tak nak ikut. Betul? Maka sekali lagi balik jumpa Quran, balik jumpa Rasulullah. Pedalami kemahiran, kemampuan ilmu untuk dua benda ini. Kalau Qurannya kita nampak, Rasulullah contohnya yang ditampilkan adalah daripada Al-Quran, insya-Allah kita mampu hijrah. Hijrah pertama apa? Rasa kita paling dekat dengan Allah 24 jam. Mudah-mudahan kita tidak akan terjebol lagi. Sebab itu hijrah yang Nabi maksudkan. Hijrah meninggalkan seluruh maksiat. Mudah-mudahan. Ampun terlebih 10 minit. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil